Hai kelas, hari ini cikgu akan ajar kamu macam mana nak cari nombor yang tertinggal dalam ayat matematik tambah. Apa maksud nombor yang tertinggal? Macam ni. Tengok contoh nombor 1 ni. 10 tambah berapa? Inilah nombor yang tertinggal sama dengan 15. Macam yang kita belajar minggu lepas, operasi tambah juga kan? Tapi bila kita tambah, tujuan kita menambah ialah untuk dapatkan jawapan. Tapi kali ni jawapan dia dah bagi. Tapi soalan dia tak lengkap. Kita tak tahu 10 ni tambah berapa. Sama dengan 15. 15 jawapan dia. Okey, macam mana nak cari nombor yang tertinggal kat sini? Mungkin ada yang boleh antara kamu yang pandai congak. 10 tambah berapa sama dengan 15. So dia boleh congak. Dia kata 10 tambah 5. Betul, jawapan kamu memang betul, 5. Tapi sebenarnya macam mana kamu kira dapat 5? Mungkin untuk nombor yang kecil, kita mampu untuk congak. Bayangkan kalau nombor kat sini besar. Nombor ratus, ribu, kan? Boleh ke kita congak? Agak susah kan untuk kita congak. Kalau boleh congak, satu kebaikan lah untuk kita. Tapi untuk mengelakkan kesilapan berlaku, kita buat dalam bentuk lazim. Bentuk lazim macam mana nak cari yang kat tengah ni? Okey, dengar saya cakap. Okey, jawapan tolak dengan soalan. Okey, nak cari nombor yang tertinggal, jawapan tolak dengan soalan. Jawapan ni 15 kan? Tolak dengan soalan dia 10. Okey, macam ni. 5 tolak sifar 5. 1 tolak 1 sifar. Jadi jawapan dia kat sini 5. Betul ke 5? Kamu yakin jawapan dia 5? Kalau tak yakin, kita boleh semak kat sini. Macam mana nak semak? Tambahlah semula. 10 tambah 5. 10 tambah dengan 5. Ni dapat 5, dapat 1. Dapat sama kan dengan jawapan yang dia bagi? Betul tak? Okey, ni 15, ni pun 15. Jadi, jawapan 5 tadi betul. Katakanlah bila kamu semak, kamu tak dapat jawapan yang sama macam yang asal. Itu bermakna jawapan yang kat sini salah. Adalah berlaku kesilapan dalam pengiraan. Kena kira balik. Okey, tengok contoh nombor 2. Nombor besar sikit. 28 tambah berapa sama dengan 49? 28 ni sebenarnya ditambah berapa? Okey, ingat. Jawapan tolak dengan soalan. Jadi 49 tolak dengan 28. 9 tolak 8, 1. 4 tolak 2, 2. Okey, so jawapan ni kat sini 21. Betul ke 21? Tak yakin. Okey, kita semak. 28 tambah 21. 28 tambah 21. Dapat tak 49? 8 tambah 1, 9. 2 tambah 2, 4. Dapat 49 sama kan? Jadi, maka betul lah jawapan 21 ni. Okey, kita tengok contoh nombor 3 pula. Okey, contoh nombor 3 ni dia suruh cari nombor yang tertinggal di hadapan. Kalau nombor 1 dengan nombor 2 tadi, nombor yang tertinggal kat tengah. Betul tak? Okey, nombor 3 dengan 4 ni, nombor yang tertinggal dekat bahagian hadapan. Tak tahu berapa tambah 6 sama dengan 18. Macam mana nak buat? Cara dia sama juga. Macam mana cara dia? Jawapan tolak dengan soalan. So, 18 tolak dengan 6. 8 tolak 6, 2. 1. 12. Betul tak 12? Kita kena semak. Okey, macam nak semak? Tambahlah semula 12. Jawapan yang kita dapat ni kan? Tambah dengan 6. Yang asal dia. 2 tambah 6, 8. Ni 1. Sama. Kan? So, betul lah 12. Macam tu je cara semak dia. Kira semula. Baik. Soalan yang contoh yang terakhir untuk hari ni. Cikgu bagi nombor besar sikit. Okay, cari nombor kat depan. Ingat. Jawapan tolak soalan. Ingat, kalau operasi tambah, nak cari nombor yang tertinggal. Tak kira lah nombor yang tertinggal tu dekat depan ke, dekat tengah ke. Ingat je satu. Jawapan tolak soalan. Okey, 460 tolak 230. Sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak 3, 3. 4 tolak 2, 2. 230 juga dapat. Sama. Okey.
untuk memastikan jawapan kita ni memang betul, kita kira balik semula. 230. Yang kita dapat tadi, tambah yang asal. Memang dah ada kat sini. Kan? Sifar 64. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 2, 4. Sama tak? Sama. Jadi jawapan kamu 230 tadi adalah betul. Okey, tadi kan dah dengar penerangan saya kan? Jadi, lepas habis dengar penerangan, kamu bolehlah rehat dalam 5 minit ke 10 minit. Boleh minum, boleh makan sekejap. Lepas dah habis rehat, kamu boleh siapkan tugasan untuk hari ni. Dalam buku aktiviti, minggu ni kita guna buku aktiviti ni. Jangan risau, buku saya memang bahasa Inggeris, buku kamu bahasa Melayu kan? Buka muka surat 18, nampak tak? Bawah ni. Okey. Muka surat 18. Dalam buku aktiviti, cikgu nak kamu jawab soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni macam yang kita dah belajar minggu lepas. Tambah je macam biasa. Dia nak cari jawapan. Sama juga macam soalan nombor 2. Ni nombor 2. Kira bentuk lazim dalam ni. Buat bentuk lazim. Okay, 4,502 tambah dengan 161 dalam ni. Sama juga macam ni. So, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 yang kita belajar hari ni. Ni yang kita belajar hari ni. Okay, nak cari nombor yang tertinggal dalam ni kan? Okay, cikgu padam balik ni. Okay, nak cari. Okay, cuba kita tengok soalan B, soalan A ni. 4,103 tambah berapa? Sama dengan 4,107. Jadi ingat yang kita dah belajar hari ni, kalau operasi tambah, nak cari nombor yang tertinggal, jawapan tolak soalan. So mana jawapan dia? 7. Tolak soalan. Soalan dia 3. 7. Okey, 7 jari. Tolak 3. 1, 2, 3. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4. So kat sini jawapan dia 4 lah. Kalau tak percaya betul ke 4, cuba tambah. 3 tambah 4. Dapat tak 7? Dapat. Kan? Jadi kena ingat, untuk soalan B, C, D ni cikgu nak kamu buat sendiri. Dan ingat satu benda je. Operasi tambah, nak cari nombor yang tertinggal. Jawapan tolak soalan. Jawapan tolak soalan. Jawapan tolak soalan. Tolak satu persatu lah. Macam soalan C ni 9 tolak 4. Jawapan dia ke atas. 3 tolak 2. Jawapan dia ke atas. 5 tolak 3. Jawapan dia ke atas. 6 tak ada. Okey, sama juga macam ni. 5 tolak 4. Jawapan dia kat sini. 9 tolak 2. Jawapan dia ke atas ni. 6 tolak sifar. Jawapan dia ke atas ni. Dan 8 tolak 3. Jawapan dia ke atas ni. Cikgu rasa kamu mesti boleh faham kan? Saya dah tunjuk dah macam mana nak buat ni. InsyaAllah boleh faham. Cuba buat je lagi, okey? Kalau tak faham juga, boleh je mesej saya personal, okey? Dan tugasan yang kedua, muka surat 19, sebelah tadi. Tadi yang ni kan? Sebelah muka surat dia, muka surat 19, kamu boleh buat soalan A. Okay, soalan A ni senang. Dia dah bagi bentuk lazim, kira je lah. Soalan B. Soalan B ni kita belajar hari ni. Nombor yang tertinggal. Untuk operasi tambah, ingat. Jawapan tolak dengan soalan. Dan yang ketiga ni. Yang ketiga ni macam mana? Tak tahu apa tambah apa tambah apa. Macam nak cari apa ni? Kita tengok gambar yang dibagi. Okay, gambar yang duduk tingkat atas ni. Yang kotak atas yang saya buat kotak, terangkan kotak dia ni kan. Ni untuk nombor yang kat sini. Yang bawah ni untuk nombor yang kedua. Okey, macam mana nak kira ni? Satu kotak yang besar ni ialah 1,000. Jadi sini ada berapa ribu? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. Tulis kat sini 7,000. Sini ni ratus. Dia sebenarnya dia ikut ni tempat ni. Ni ribu, ratus, puluh, sah.
ribu, ratus, puluh, sa. Okey, ni ratus. Berapa ratus ni? 1, 100, 200, 300, 300. Tulis 7,300. Ni puluh. Berapa puluh ni? Satu batang ni 10. Jadi ada berapa ni? 5. So 10, 20, 30, 40, 50. Itu kotak yang terakhir ni yang tak ada apa-apa ni, kotak sa. Ni ialah sa, tak ada apa-apa kan? So sifar. Tengok yang bawah ni pula. Bawah ni ada berapa ni? 1 je. So 1,000. Berapa ratus? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. So tulis kat sini 800. 1,800. Puluh ada tak? Tak ada. So sifar. Tak ada, jangan tinggal terus. Kena tulis sifar. Okay? Ni tempat sa. Ada berapa biji ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So nak cari jawapan dia, buat dalam bentuk lazim dalam kotak yang disediakan ini. Baiklah, cikgu harap kamu siapkan tugasan untuk hari ini. Ada 2 muka surat. 1, 2. Sekiranya ada masalah, tak faham macam mana nak jawab, kamu boleh PM saya secara personal. Bila dah siap pun tangkap gambar dan hantar kepada saya secara personal. Sebenarnya setiap kali kamu hantar tugasan, saya akan catat dan bagi kamu tahap penguasaan kamu, PP. Okey, semua tugasan yang saya berikan, saya akan rekodkan penghantaran dan buat pentaksiran PBD. Okey? Jangan lupa siapkan tugasan dan hantar pada saya. Saya tunggu tugasan kamu. Bye!